Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna bitakwil. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawata arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Cuba tengok belakang whiteboard. Belakang whiteboard. Kod-kod lah termasuk dalam tu. Tak ada. Okey, tak apa. Missing in action. Tak apa. Belakang boleh dengar? Ini lagi dengar suara original. Mana entah pergi mic ni. Tak ada. Baik, tak apa. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi yang penuh barakah ni, hari ni kita mula awal. Awal pun kita jangka 9.30 lah. 9.30 Alhamdulillah. Kerana saya ada jemputan lain di rumah anak yatim. Jadi rumah anak yatim ni saya beri keutamaan lah. Dia nak buat maulid, nak jemput saya. Jadi saya nak beri keutamaan ke rumah anak yatim jadi ke 11, okay? 11.30 program. Jadi insyaAllah, jadi saya awalkan. Tapi bagus juga awal kan. Berkabur setang ni kan. Rasa macam masuk alam lain ni tadi. Alam di sebalik mata kan. Kalau awal lain sikit lagi kabus lagi. Jadi Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni dapat lagi kita mulazamah, kita melazimi. Ini perkara yang paling susah nak buat adalah untuk melazimkan ataupun mengistiqamah. Kita nak mulazamah satu-satu amalan, apatah lagi amalan itu bersifat fardu, kewajipan. Kewajipan yang kita nak berikan keutamaan. Kita nak bersusah-susah untuk dia, kita nak berhabis-habis untuk dia, kita nak berikan penempatan pada perkara itu. Kerana sudah pasti setiap perkara yang kita susah-susah untuk agama, intan surullah hayan surukum wasabbit aqdamakum, kata Allah. Siapa yang tolong Allah, tolong ni maknanya kita tolong jaga apa yang telah Allah syariatkan, taklif kepada kita. Intan surullah, dan pasti Allah tolong kita. Yang surukum. Ingat, pertolongan Allah ni jangan kita nampak dalam rupa benda saja. Walaupun kita tengah susah, kita nampak di mana pertolongan Allah. Jangan kata begitu. Perkara yang paling besar yang Allah tolong adalah kita mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu membawa kepada hati yang tenang. Hati yang tenang, tidak siapa pun boleh tolong. Tak ada siapa boleh tolong. Hanya ala bizikrillah. Ingat, hanya Allah saja yang boleh bagi hati tenang. Jadi bila kita bagi satu komitmen, kita bagi kesungguhan kepada syariat Allah, walaupun nampak very tight. Orang kata, tadi kalau tanya Ustaz, lepas ni ke mana Ustaz? Oh, saya tadi subuh, lepas kuliah ni nak pergi sana lagi. Sebab saya nak cari ketenangan untuk diri saya. Jadi nak tahu tenang tu, kita sanggup susah-susah. Baru kita faham. Baru saya faham, guru saya cakap, Farid, cari susah. Kita pun susah. Kenapa kena cari susah? Kerana di dunia tak ada jalan senang. Di dunia hanya ada jalan susah.
Siapa yang mencari jalan senang, dia akan jumpa susah, malah resah. Ingat, siapa yang mencari jalan susah, susah ni untuk apa? Untuk dunia? Tidak, untuk Allah. Maka dia akan jumpa jalan tenang. Bila jalan tenang ni, barulah kita boleh hadapi kesusahan dunia ni. Tenang menghadapi segala kemelut konspirasi, kemelut provokasi, benda-benda yang perkara yang boleh menghilangkan tumpuan kepada kita dalam untuk kita mengemudi kehidupan ini. Yang kita nak pastikan hidup kita ada satu output ataupun satu manfaat. Sebagai isteri nak jadi isteri yang bermanfaat, sebagai suami yang bermanfaat, sebagai anak yang bermanfaat. Tak ada lain tidak bukan. Dia kena menempuh dan dia kena mesti melalui jalan tenang. Dia tak ada jalan senang. Dia tak ada senang-senang je. Tak ada. Walaupun orang kata semuanya dunia ni susah. Tetapi bila dia nak senang, dia faham gini. Ni bila hikmah kita ngaji tauhid ni. Bila kita mendalami tentang tauhid ni, kita selalu mendalami, yatafakkarun, kita berfikir tentang kebesaran Allah. Antara perkara yang Allah bagi hikmah di dalam berkata-kata. Nah, ramai orang faham dunia ni susah, lalu dia nak senang. Lalu dia sanggup bersusah-susah untuk mendapat kesenangan dunia. Walhal bila kita nampak dia dah senang, kita tanya balik, dia masih susah lagi. Hey, susah ni, kau ingat aku masih senang? Dulu susah nak ada kan, sekarang susah nak jaga pula. Oh, nak maintenance, high maintenance. Oh, bukan senang. Kita ingat ada duit, senang dah. Tak, susah. Maksud, jalan senang tak ada kat dunia ni. Not existing. And not real. Mata'ul ghurur. Siapa tengok dunia ni senang, mata'ul ghurur. Kena tipu hidup-hidup. Jadi, sebenarnya kita bukan nak senang. Jangan niatkan nak senang. Tapi nak tenang. Jadi nak tenang, kena susah. Tu cara dia. Sebab baru kita boleh differentiate. Boleh kita buat perbezaan. Aku ni tenang ke? Baru. Nak tahu tenang, dia sanggup susah. Sebab orang yang tidak memiliki ketenangan, dia tak nak bersusah-susah. Dia rimas. Last sekali dia burn out. Dia susah untuk diri dia, untuk dunia, okey. Itu pun dia ada maksimum. Dia ada exit limit. Dia letak work under pressure lebih sikit, dia akan boom, meletup. Last sekali dia tak boleh buat apa. Tapi kalau kita niat nak tenang, orang nampak nguruh rumah, nguruh anak, orang kau ni kan tak rehat ke? Lepas tu dia jawab, inilah aku rehat. Pening orang kata. Tak boleh cakap dengan dia ni. Tak boleh cakap lah dengan dia ni. Pening cakap dengan dia. Sebab apa? Sebab rehat kita tu ibadat tu. Ulang alik, buat itu, buat ini. Dan di sini kita akan nampak production, productivity. Rehat bila? Mati. Bila nak rehat? Bila mati nanti. Amboi, kau cakap. Kan? Sejak bila bercakap begini? Sejak Jumenjak ni. Sejak Jumenjak ni lah. Ingat aku mati akan jadi lemah semangat. Kita ambil inspirasi bagaimana saudara kita di Palestin, di Gaza, semangat berhadapan dengan musuh. Walaupun dalam keadaan ketiadaan, dengan apa saja, putus bekalan api, putus bekalan air, sumber asas tau. Tak boleh bawa apa? Palestin ikat kepala tu. Ramai. Jadi kat sini kita nampak bahawasanya bila kita lagi sekali kita sanggup susah-susah untuk jalan Allah, terutama mujahadah menuntut ilmu, saya cukup yakin bahawa pertolongan Allah akan sampai dengan yang pertama sekali sampai, kita merasai ketenangan. Santai, dia tenang je. Dan ini adalah modal yang paling besar yang kita kena miliki di dunia ini. Dan barang siapa yang Allah anugerahkan ketenangan itu, dinamakan Al-Jannatu Ajilah, syurga yang diawalkan. Bagaimana nak pastikan dia dalam keadaan tenang? Dia sanggup bersusah-susah. Sebab kita tak boleh cakap, aku dah tenang. Tak boleh. Ketenangan bukan satu, orang kata apa,
pengakuan. Dia bukan pengakuan. Ketenangan itu bukan pengakuan. Aku tenang. Bukan. Ketenangan itu adalah pembuktian. Bukti orang tenang, dia sanggup susah. Kerana orang yang tenang sahaja sanggup melalui kesusahan. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jemaah sekalian. Nah, insan agung yang hebat, yang mempunyai credibility yang sangat tinggi, melepasi tahap dalam bahasanya adversity quotient. Dia sampai empati dah, bukan simpati dah. Empati. Empati ni dia dah boleh merasai dah. Dihujani dengan tomahan 13 tahun di pulau. Kita memulau, memboikot. Nabi diboikot. Saya semalam kelas dengan Dr. Zul, orientalis di dalam Al-Quran. Sangat menarik. Nanti ada masa ini lagi tak sempat. Saya nak bentangkan mana perjalanan orientalis ni. Orientalis tu apa? Siapa dengar kuliah-kuliah saya, dia tahulah. Saya sejak sehari dua ni semalam Maghrib, subuh, Maghrib, tadi saya sebut. Apa orientalis? Ini kan pelajar PhD semua ni kan? Orientalis apa? Anak. Okay, boleh buat apa tuan tadi 300 patah perkataan. Tahu-tahu lah kita dapat assignment dah. Submit. Jenuh. Orientalism, ya ini orang kafir, orang barat yang melakukan kajian tentang Islam dari sudut Al-Quran dan ketimuran kajian. Yang mana kalau dalam perbahasan orientalis ni, dalam fasa sekarang ni fasa American century, dia Europe century, kolonial, kemudian fasa Pope, kemudian fasa yang pertama fasa musuh John of Damascus, kemudian Peter Venerable, kemudian kolonial, kemudian yang kolonial yang masuk empire Islam Melaka jatuh, kolonial ni nak mengukuhkan pentadbiran Britain, Europe century, kemudian berlakunya revolusi Perancis, jatuhnya France, kemudian Amerika sekarang zaman American century. Dan American century pun Dr. Zul kata kemungkinan akan berakhir. American century. Dan dalam American century, mereka sebenarnya tidak akan jalankan operasi memulau kita. Dia akan ada kontroversi ke apa? Tak ada kan? Dia sebut America century, sabar tu, jangan nak ni. Kalau ikutkan, ingat, tengok kita sekarang boikot kan? Nabi diboikot. Yang setakat yang kena boikot Nabi. 13 tahun Nabi diboikot, tapi Nabi still stand. Nabi memang luar biasa, stand dan tetap melakukan perjuangan. Kalau ikutkan apa yang dikaji, mereka adalah demokrasi. Dia akan merge. Mereka akan masuk bekerjasama dengan kita. Mereka tak akan lawan. Kalau pulau ni, kalau kita di pulau, kita akan bangkit. Kita akan lawan. Mereka dah ambil pengajaran ketika fasa kolonial. Lawan Aceh tak boleh. Lepas Melaka jatuh, Kesultanan Melaka, kemudian Aceh. Mereka lawan Aceh puluh-puluh tahun, 30 tahun tak silap, tak tumbang-tumbang. Lain sekali mereka terpaksa lantik orientalis barat. Orientalis ni namanya dalam bahasa nama kafir dia panjang nama dia, tapi dia guna nama Islam Abdul Ghaffar. Dia pergi kat Mekah mengaji 8 tahun, sehinggalah dia pun mahir dalam qiraat, mahir dalam bahasa Arab, mahir, dan dia bila datang dilantik, dihantar ke Aceh jadi mufti. Jadi mufti. Antara perkara yang dibagi tahu pada Britain waktu tu, berhenti berperang. Jangan berperang. Bagi apa yang mereka nak.
Kalau nak pergi haji, bagi duit. Bagi segala keperluan mereka. Tengok. Mereka sesekali takkan konfront dengan kita. Ingat, American Century ini, dalam konsep koloni, dalam konsep orientalis, dia tidak akan konfront dengan kita. Malah, dia akan negotiate dengan kita. Dan dia tahu kita akan kalah dengan negotiate. Jangan ingat, dia akan lawan yang itu satu sudut je. Yang berlaku sekarang ni, itu satu sudut. Tapi dalam perjalanan orientalism ni, dia ada pro and con lah. Dalam kajian kami ni, kajian Dr. Zul, dia memang, kalau kat Malaysia ni yang universiti yang kaji tentang orientalis ni, dua setakat ni lah, USAS dengan USIM. Dia susah subjek ni. Dia lawan kepada orientalism occidentalis. Dia kena kontra balik. Kan? Kan macam kat universiti kan? Kan? Tu bahasa dia kan. Nak kaitkan perbahasan kita ni. Dan memang ketika apa yang disampaikan Dr. Zulfahmi kata, dan saya terinspirasi untuk mana-mana jemaah yang ikut Roth Academy ni, kita nak sampai tahap mereka sangat eager, sangat nak tahu tentang Islam tau. Sehingga mereka buat fakulti kesusastraan Arab 1640, dah tubuh dekat Oxford. The first Al-Quran yang diterjemah. Mereka sangat nak tahu Islam. Mereka bukan nak lawan. Tapi nak lawan dengan pengetahuan. Sebab tu saya harap jemaah yang ikut Roth Academy ni adalah jemaah yang mula menyuburkan kembali konsep intelektual. Konsep yang kita kena mengambil tahu. Konsep yang berfikiran kritis, analytical thinking. Sebab mereka menjatuhkan empire Islam ni bukan dengan kekerasan. Walaupun kita nampak apa yang berlaku tu hanya sikit, tapi yang banyaknya adalah dengan sebiji. Sebab tu jangan terpengaruh dengan, Ustaz, saya nak yang boleh faham saya, yang lembut dengan saya nak yang betul-betul konon-konon soft spoken. Ramai yang terpengaruh dengan soft spoken. Cakap lembut-lembut. Cakap lemah lembut. Lemah lembut, hilang lembut, tinggal lemah. Hilang lembut, tinggal lemah. Lemah, habis. Rupanya mereka terpaksa kena ikut akur dengan presiden mereka, Iblis. Iblis menguasai manusia dengan kelembutan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi hati-hati dengan kelembutan. Bukan tak boleh nak lembut. Bukan suruh jadi keras. Tapi suruh jadi tegas. Ini pun banyak perbahasan. Keras, tegas, susah, senang. Ada banyak perbahasan yang boleh dikupas sebenarnya. Mereka sangat memperhalusi perkara ni. Dan tegas itu hanya dapat apabila kita isi hati kita dengan tauhid. Kita akan ada hati yang hadid, hati yang kuat. Hati yang Allah jadikan seperti besi. Hati yang mempunyai pegangan yang jelas, benar dan tepat. Yang tidak dimakan oleh segala hasutan-hasutan. Dan di sini fasa, bila saya kaji, dengar apa Dr. Zul cerita semalam, habislah lecture dia. Lepas ni, kelas bulan depan, kami pula kena bagi lecture lah. Dia dah bagi tas kitab Quran yang kena ni. Dia dah cerita pasal fasa 1, abad pertama sampai abad kelima. Dan di situ saya nampak, halusnya kerja mereka untuk menakluki Islam dari dalam. Mereka tak menakluki dari luar. Mereka takkan mampu kuasai Islam dari luar. Maka terbenalah pembelajaran ataupun era orientalism. Tu dia. Jadi yang menyebabkan jatuhnya daulah-daulah yang besar ni adalah kerana orientalism. Iaitu pengkaji-pengkaji barat, sarjana-sarjana barat yang sangat mengetahui tentang Islam. Macam mana diorang boleh tahu? Mereka mengaji. Bukan mereka bersangka. Mereka mengaji dan mengkaji. Tengok perangai orang Islam, tengok kaji. Tengok malahnya Abdul Ghaffar tadi tu, yang menjadi tonggak untuk meruntuhkan Aceh, dia pakar dalam tarikat.
Tarikat. Ha? Dia tak kafir. Mati kafir. Tapi dia mengakulah Islam. Tapi tak Islam. Saya tanya, kebanyakan orientalis ni masuk Islam tak? Tak. Doktor tu kata tak. Dia pun mati kafir. Tengok, menunjukkan Islam tu mahal. Islam tu mahal. Mereka boleh mengkaji tapi tidak boleh memiliki Islam. Jadi kitanya Allah dah bagi Islam ni, tolong jaga. Datangkan semangat untuk mengkajinya. Macam contoh ni Ummul Barahin ni. Alhamdulillah Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan, antaranya mempeloporkan perbahasan Ummul Barahin balik, kaji tentang sifat 20, tentang sejarah, walaupun susah, walaupun perlu banyak period-period yang kita kena pasti. Namun di situ banyak hikmahnya. Nah, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ alhamdulillah kita akan nampak bagaimana kita beri kesungguhan, di situlah kita akan dapat imbalan dia. Nak tahu, tengok kat situ. Sejauh mana kita bagi kesungguhan pada suatu perkara, terutama dalam kewajipan, kefarduan, maka di situ imbalan dia akan dapat. Ini ketenangan. Maka tak ada jalan ketenangan melainkan dengan jalan kesungguhan untuk bermujahadah, melaksanakan segala suruhan Allah SWT, terutamanya menuntut ilmu. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, meneruskan kajian kita dalam sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan, hafizahullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, seluruh keturunan beliau, tempatkan seluruh keturunan beliau di kalangan orang beriman, soleh dan solehah, dimasukkan syurga tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kita yang mempelajarinya. Mudah-mudahan kita pun dirahmati oleh Allah SWT, oleh seluruh keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam perbahasan Barahin, kitab muka surat 86, nama-nama bagi penulisan Ummul Al-Barahin. Kita masuk dalam perbahasan nama-nama bagi penulisan Al-Barahin. Penulisan Al-Barahin Imam Al-Sanusi yang semata-mata membicarakan soal kepercayaan dan keyakinan akidah sudah dikenali dengan pelbagai nama. Jadi Barahin ni adalah perbahasan semata-mata membincangkan soal akidah. Ya, ini akidah termasuk dengan kepercayaan tentang Nabi dan Tauhid. Edisi yang pertama muka surat 81. Edisi yang kedua muka surat 86. Bagi yang tak ada kitab, di depan ni ada. Ada yang tak ada? Alhamdulillah, edisi yang ketiga bakal muncul. Edisi yang pertama keluar, yang edisi yang kedua ada kata pengantar. Dah baca tak kata pengantar tu? Ada baca tak? Senang-senang baca. Kata pengantar. Kalau yang edisi pertama tak dapatlah. Kata edisi pertama tak ada kata pengantar daripada Datuk Dr. Afifi Al-Akiti tu. Afifi Al-Akiti. Itu pun kata pengantar tu menggambarkan perjalanan tauhid. Kalau tak ada, boleh dapatkan daripada ada snap, ambil gambar. Okey. Jadi soal kepercayaan dan keyakinan akidah sudah dikenali dengan pelbagai nama. Mana Barahin ni bukan saja Al-Barahin, tapi dikenali dengan pelbagai nama. Sekurang-kurangnya terdapat 9 nama yang sedia maklum. Ada 9 nama lain bagi Al-Barahin. Antara yang termasuklah sifat 20. Jadi kitab kita ni Tuan Guru guna sifat 20. Sifat 20 juga adalah nama lain bagi Barahin. Kemudian ilm al-tauhid, ilmu tauhid, ilm al-tauhid, ilm usul, ilmu usul atau usuluddin. Usuluddin nama juga lain bagi Barahin. Ilm al-aqaid, ilmu aqaid, simpulan akidah, akidah simpulan. Akidah 50, ilm al-kalam, ilm al-jadal, ilm ma'rifah dan ilm haqiqah. Jadi tengok kaitan dengan hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan tu sebenarnya membincangkan kehidupan bertauhid. Tu perbahasan hakikat kehidupan. Cuma dalam perbincangan hakikat kehidupan saya pergi terus syarah pada kehidupan. Kita syarahkan kehidupan. Dalam perbahasan Barahin, syarah sifat Tuhan, sifat Allah. Jelas?
Tetapi yang terkenal di alam Melayu adalah dengan gelaran sifat 20. Alam Melayu yang terkenal sifat 20. Kadang-kala disebut juga dengan usul, ringkasan daripada perkataan usul al-din, ilmu usul. Alam Melayu ni dipanggil sifat 20 atau ilmu usul. Itu nama lain bagi Barohin. Yakni Barohin ni ada 9 nama lain yang diketahui. Kalau di Nusantara ini dikenali dengan sifat 20 atau ilmu usul. Yakni ringkasan daripada usuluddin. Usul ni apa? Ilmu asas. Asas kepada agama. Tuan Guru, yakni penulisan tersebut menggunakan Tuan Guru Dr. Nia Muhammad Syukri gunakan sifat 20 ni, tajuk ni sifat 20 ni. Jadi penulisan tersebut dikenali dengan nama sifat 20 kerana perbahasan utama dalam al-Barohin adalah mengenai batasan 20 sifat ketuhanan Allah SWT yang wajib dipercayai oleh setiap Muslim mukallaf pada peringkat yang minimum tentang akidah ketuhanan. Belakang boleh dengar? Boleh? Kalau tak dengar 3 kali Jumaat. Bila bercakap 3 kali Jumaat jalan. Ini lagi mic missing in action. Mana pergi tak? Malah ada program mana buat tahlil. Genap setahun arwah atuk meninggal. Ni baru setahun meninggal. Genap setahun almarhum Tuan Haji Kahari Kardi. Jadi semalam panggil orang masjid. Doa selamat sikit. Doa tahlil. Semua keluarga datang. Alhamdulillah. Hartanya dimanfaatkan. Tak sampai setahun meninggal. Cucu je. Ikutkan bukan dalam perancangan tapi dalam takdir Allah Ta'ala itu. Sebab ni saya dah ceritakan, ni semua buat dengan keringat dia. Ni arwah atuk saya ni bertukang sendiri ni. Semua dia, ini saya tutup lah ni sebab saya kon. Ni awal larat ni awal larat ni. Dia tukar sendiri ni. Datang dulu dekat Ansing. Datang naik basikal, naik motor datang sini. Waktu ni hutan banat orang panggil. Tak ada apa, jim tendang. Buat. Jadi dengan usaha keringat tu lebih 50 tahun lah rumah ni. Lebih. Kayu ni masih okey. Jadi kalau kita itulah usaha hasil kita buat kalau sungguh dengan ada niat yang betul nak bagi perlindungan tempat teduh untuk ahli keluarga, ya Allah kekalkan. Dan tempat Anjung depan ni atuk saya tak boleh mengajar tajwid. Tempat Anjung ni tempat mengajar ni. Duduk sini mengajar. Orang kampung panggil wak kari. Mengajar tajwid. Dan arwah atuk saya dengan ilmu usul lah. Sifat 20 ni. Cuma dia tak cerita detail lah. Di antara perkara yang kata tak guna solat katanya. Kalau dalam hati ada hasad. Tak guna solat, bukan tak guna solat jangan solat. Jadi solat tu tak berguna, rugi. Tak guna solat kalau dalam hati ada hasad. Habis. Hasad, iri. Iri ni bila tengok nikmat orang lain, iri. Baik. Baik. Berikut adalah pendapat berkaitan dengan sifat 20 yang dipelajari oleh orang ramai. Kiai Sirajuddin Abbas, I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ni pendapat orang ramai yang mengkaji, yang pelajari sifat 20. Di Indonesia ada orang-orang menamai dengan ilmu sifat 20 kerana di dalam ilmu ini dibicarakan 20 sifat yang wajib mesti ada bagi Tuhan. 20 sifat wajib bagi Allah. Dalam kalangan orang-orang kita, yakni Osman bin Jantan, pedoman ilmu tauhid. Dalam kalangan orang-orang kita, ilmu ini dinamakan ilmu sifat 20 kerana perbahasan yang penting di dalam ilmu ini ialah tentang sifat-sifat ketuhanan Allah yang ditetapkan oleh para ulama tauhid kita. Ada 20 sifat.
Jadi antara nama kenapa kena panggil sifat 20? Kerana bincangkan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Al-Yahya, 20 sifat Allah. Kaedah sifat 20, iaitu Allah itu punya 20 sifat yang mustahak diketahui oleh setiap umat Islam. Abdul Aziz Ambak bin Haji Ismail, sumbangan Syekh Daud Al-Fatani dalam Akidah di Nusantara. Puncanya diberi judul sifat 20 itu kerana dalam kitab tersebut membataskan 20 sifat yang wajib itu. Wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf pada peringkat yang menima tentang akidah ketuhanan atau ma'rifatullah. Adapun gelaran ilmu usul al-din, yakni ilmu usuluddin, adalah kerana perkataan usul artinya tunjang, asas, pokok atau pangkal. Dan perkataan ad-din artinya agama. Maka perkataan ilmu usul ad-din artinya ilmu yang membicarakan tentang tunjang agama, asas agama, pokok agama atau pangkal agama, tentang iktikad ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terjemahan kepada ilmu usul ad-din. Yakni pangkal atau tunjang atau asas kepada agama itu adalah mengenal sifat wajib bagi Allah. Yang mana sifat wajib bagi Allah ni pada zaman kita dah bincang sebelum. Sebab tu kita kena bahas, sebab nanti bila kita masuk 20 kita dah terus bincang 20. Nanti timbul persoalan, kenapa 20? Nampak? Betul kata Hauna. Alladzina yamshuna 'ala hauna. Antara kesan mengaji sifat 20, dia kena jadi orang yang menunduk, merendah diri. Kerana yang ada hanya Allah, itu bersifat tiada. Bila yang ada hanya Allah, sehingga timbul rasa dalam diri kehambaan, maka berjalanlah kita atas di muka bumi Allah dengan kerendahan. Bukan kerana kita tak ada apa-apa. Apa nak buat Ustaz? Apa? Orang tak ada nak kat saya, tahulah. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Allah sedihnya bunyi. Apa? Pipi tersorong-sorong. Apa? Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Betul? Tahulah Ustaz. Tak macam orang lain. Itu mengada-ngada panggil. Dia ni merendah diri bukan dengan ketiadaan benda, tapi merendah diri kerana yang ada hanya Allah yang Maha Esa. Walaupun dia datang dengan jet, datang tak lagi. Kamu naik apa? Naik jet Ustaz. Bawalah pujadah pun. Apa jadah pun. Naik kata Bugatti ke, timbang kati ke, lambung gini ke, lambung tinggi ke. Bawa tak kisah. Ada aku heran. Dia sendiri bawa pun dia tak heran. Itu yang kita nak. Itu namanya merendah diri. Yang tak bawa pun tak heran. Yang bawa pun tak heran. Lain sekali lantak dekat bawah tu, biar dia. Pasal dia parking kereta jenis macam-macam kat luar tu kan. Ada aku heran. Dia macam itu. Itu asas pokok kepada agama. Baik. Mengikut para penulis dalam bidang akidah di alam Melayu, khususan alam Melayu, seperti Sirajuddin Abbas 1905 hingga 1980 Masih. Osman bin Jantan, ini nama penulis dalam bidang akidah, 1937-2011 Masih. Abdul Aziz Omar Ahmad dan Nurain Abu dinamakan dengan ilmu usul al-din kerana ilmu ini membahaskan dan menerangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara pokok dalam Islam. Antaranya soal-soal i'tiqad, iman atau kepercayaan yang menjadi pokok agama, iaitu sifat-sifat yang berkaitan ketuhanan. Nah, di sini kalau kita lihat ketuhanan dan kemanusiaan, ingat kenapa antara sebab penulisan Barohin ini pada kurun yang keberapa? Dah boleh tu. Kurun yang ke-9, era Empire. Dah tanya era pula dah. Ni tambah pula ni Ustaz. Era Empire Uthmaniyah. Waktu tu
keadaan umat Islam ni, kata Imam As-Sanusi ni, katakan kita kaji balik, berlakunya pencampuran antara apa? Laki dan perempuan. Bukan pencampuran falsafah dan akidah. Falsafah dan akidah, kerana pada waktu itu bila Islam berkembang, maka adanya yang daripada fahaman Yunani, Greek yang masuk Islam. Mereka kerana terbawa dengan konsep falsafah kemanusiaan. Jadi ilmu akidah adalah ketuhanan. Jadi ketuhanan Allah, ketuhanan, yang kehambaan ini kalau tidak diperhalusi, dia akan jadi dia sipi-sipi itu. Kemanusiaan dan ketuhanan. Ada ketika orang bermain dengan sifat kemanusiaan tetapi mengharapkan ketuhanan. Dia main falsafah-falsafah hidup lah. Jadi nak memisahkannya antara falsafah dan akidah, maka Barohin ini adalah pencetusnya. Maka dikhususkan balik perbahasan tentang Tuhan. Kalau tidak, dia masuk dengan perbahasan tentang ini yang datang tu, kalau dia tidak digabung, diperjelaskan sekali apa jadi? Mengaku Tuhan. Faham? Lain sekali ajaran sesat mengaku Tuhan. Sebab tu dipisahkan. Ya? Ini dia kata khas, berkaitan dengan ketuhanan. Lalu tak ada kena-mengena dengan kemanusiaan. Sebab tu kita takkan termasuk dalam tasbih. Tasbih tu apa? Menyamakan. Tajsim, menjisimkan. Takkan masuknya. Sebab perbincangan kita dalam bab usul ad-din ataupun sifat 20 ataupun dalam usul ini jelas membincangkan tentang Tuhan. Bukan makhluk. Jadi tak perlu digandingkan dengan makhluk. Malahnya ada satu perbahasan yang dipanggil bersatu dengan Tuhan. Pada peringkat awalnya ada maksud yang lebih besar. Kalau saya sebut ni pakai contoh wahdatul wujud. Kalau pernah dengar lah. Perbahasannya jelas. Ini yang wujud yang hanya mengesakan Allah. Itu maksud nak bawa pada asal. Tapi ada setengah perbahasan dia masuk pada falsafah. Dia masuk pada akhirnya bersatu dengan Tuhan. Habis. Itu hati-hati. Jadi di sini menerangkan usuluddin, usul ad-din, membincangkan i'tiqad, iman, kepercayaan dan sifat-sifat berkaitan ketuhanan. Selaras dengan Al-Duri, Alian di dalam kitab mereka Usul ad-Din Al-Islami yang berpendapat bahawa dinamakan dengan Usuluddin kerana ia ada prinsip asas bagi pembinaan dan juga cabang-cabang pengetahuan keagamaan. Ia berperanan menjelaskan perkara-perkara berkaitan dengan prinsip-prinsip asas agama dan segala rukun yang tidak sempurna keimanan tanpa kewujudannya. Ia berbeza dengan ilmu fiqh yang berperanan menjelaskan cabang-cabang proses pelaksanaan urusan keagamaan, dan ilmu akhlak dan tasawuf yang memfokuskan sudut perilaku serta akhlak berasaskan al-zawq ar-ruhi, perasaan rohani, dan al-wijdan al-qalbi, kehalusan hati. Nampak? Tuan Guru terus letakkan 3 perbahasan agama ni. Kalau kita tengok, dibawakan perbahasan Al-Duri Alian yang kitab mereka Usuluddin Al-Islami, menjelaskan Usuluddin ni adalah prinsip asas bagi pembinaan. Asas. Mana kalau tak ada asas ni, tak sah. Amalan pun tak terima. Itu maksud. Maknanya tiang tak ada. Bumbung tak ada. Nak isi apa? Asas pembinaan. Jadi cabang-cabang pengetahuan agama, ia berperanan menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip-prinsip asas yang tak ada, orang panggil apa? Tak ada ikhtilaf, takkan ada khilafnya. Bab akidah ni tak ada khilaf. Dia adalah sepakat. Sebab dia prinsip. Dan segala rukun yang tidak sempurna keimanan tanpa kewujudannya. Mana tak sempurna iman kalau tak wujud asas itu. Macam rukun Islam, rukun iman yang 6. Kalau tak ada salah satu, tak sempurna, tak boleh nak katakan dia beriman. 6 tolak 1, roboh semua. Dia 6 tolak 1, 5 kan? Betul? Tapi 6 tolak 1, kosong.
Faham? Tak faham? Tak apalah, nanti faham lah tu. Nak kelas kita ni dahsyat. Sesenior-seniornya. Time masih sejunior-junior. Junior paling junior belakang sana lah. All rounder. Alhamdulillah. Ini kerana apa? Kerana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang menyatukan kita semua dan semua peringkat usia. Masya Allah. Baik, itu asas. Apatah lagi tauhid. Lagilah asas kepala dia. Wajib-wajib tak ada tu habis. Sebab tu dimulakan dengan perbahasan awal-awal lagi. Perbahasan tentang akidah yang benar, tepat, jelas. Tak capai tahap benar, tepat dan jelas, maka tak sempurna iman. Kalau bab fiqh, pelaksanaan, SOP. Bab fiqh ada ijtihad, ada manhaj, ada khilaf. Tak boleh bergaduh. Tak boleh bergaduh lah bab khilaf ni. Sebab dia ada kawaid, ada kaedah yang dia panggil tentang urus tempat, adat setempat. Adalah yang mahir tentang usul fiqh nak. Asas kepada fiqh pula. Ini asas pada agama. Kan? Pengurusan keagamaan. Tu. Kalau pergi pada ilmu akhlak pula, ini tasawuf, memfokuskan pada perilaku perangai, kepada perjalanan zauq ar-ruhi, perasaan rohani kita, dan al-wijdan al-qalbi, kehalusan hati. Itu tasawuf. Tapi kedua-dua ni, fiqh dan tasawuf ni, tidak akan sempurna, tak akan terangkat, tak akan menjadi kalau tidak benar tauhidnya. Sebab tu yang mana nak memperhalusi tasawuf, nak menjalani tentang pengembaraan hati, kena berhati-hati. Sebab apa? Nak tahu hatinya sudah benar atau belum. Ini benar tidak kepahaman tentang Allah. Apa kaedah yang dipakai dalam perbahasan tauhid? Kena tahu. Kalau kita jawab, ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Itu asas kepada hukum. Kaedah yang kita pakai apa? Kita ikutlah ulama' katanya. Tahulah ulama'. Ulama' ajar apa? Kalau kita dah ada kaedah. Dia panggil sifat 20. Tu kaedahnya. Kan? Dia jelas. Kita memahami, mengenal tentang Allah, ada kaedah. Kaedah apa? Sifat 20. Al-Imam Sanusi yang mengasaskan formalistik. Dia. Yang mengasaskan 20 itulah. Susunan itu. Yang mana sifat ini yang dibincangkan sudah pun ada pada zaman salaf. Salaf ni apa? Yang mutaqaddimin. Zaman-zaman awal, kurun terawal. Nabi, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Yang dibincangkan ada ketikanya 300 hijrah, ada kata 500, itu kurun qarni, kurun yang terbaik. Bermaksud sifat wajib bagi Allah itu telah pun dibincangkan pada zaman salaf, zaman mutaqaddimin. Namun kita berada di zaman mana sekarang? Kita ada berapa zaman? Zaman berzaman, Ustaz, saya kata. Dalam bab akidah dia ada perbincangan dua je, zaman salaf dan khalaf. Zaman salaf, zaman khalaf. Zaman khalaf ini yang mutaakhirin, yang terkemudian, yang terkemudian selepasnya. Itulah Asy'ariyah, Al-Imam Asy'ari ni hidup zaman khalaf. Yang menggabungkan khalaf ini menggabungkan perbahasan nakli, apa nakli? Al-Quran dan akli, akal. Dia moderate. Adapun zaman salaf itu nakli, Quran dan hadis. Nakli, nun qaf lam ya, nakli, nakal. Kerana apa? Kerana waktu itu tiada lagi wujud perbahasan tentang sifat Tuhan. Tak wujud lagi perbahasan. Bukan sifat tu tak wujud. Kena faham ya? Sifat dah wujud, perbahasan tidak wujud. Kenapa tidak dibahaskan? Kerana pada fasa itu, fasanya mafhum. Datang naik apa, Ustaz? Naik kereta. Okey.
Tak ada naik kereta. Kereta tayar dia petak ke bulat. Tak pernah dengar kereta tu bentuk dia macam mana. Nampak? Itu maksudnya ada perbahasan. Dia panggil takwil. Takwil ada makna yang perlu diperjelaskan kerana pada fasa ini, kita sekarang zaman ni, zaman yang dah terdedah dengan pemikiran. Zaman yang ada padanya, bila Islam telah melebar luas, maka masuknya orang-orang Islam dari kalangan yang punya background Yunani, Europe, Rom, Greek. Nah, azan dah. Ini hati kat Mekah ni. Azan Mekah ke azan mana? Azan Mekah. Okey, baik. Nah, jadi nama-nama. Jadi di sini kita dah faham ada 9 nama bagi Barohin. Bagi kita di Nusantara, alam Melayu, nama yang terpakai, yang biasa pakai itu adalah sifat 20 atau usul. Yang diambil pada Usuluddin. Okey. Dan di sini kita bincangkan apa itu Usuluddin. Dibincangkan di sini. Asas-asas kefahaman, pegangan, i'tiqad, kepercayaan yang membahaskan tentang sifat-sifat ketuhanan. Okey, baik. Dia terus sambung sikit dalam perbahasan muka 89. Jadi kita muka apa? 84. Kitab-kitab warisan sifat 20. Di sini terus pakai nama sifat 20. Bermaksud kalau nama sifat 20 ni adalah nama lain bagi Al-Barohin. Sebab di Nusantara, di alam Melayu terkenal dengan sifat 20. Sifat 20 ni kenapa? Kerana membincangkan 20 sifat itu. Baik. Kaedah tu penting sebab kaedah ni lah yang menyampaikan kita kepada maksud dia. Contoh, nak makan nasi. Kan? Macam mana makan nasi? Saya berpegang terus kepada jati, beras jati Malaysia. Kau ni. Saya berpegang terus kepada, dia pergi pegang pada beras, sumber dia kan. Apa kaedah masak? Pegang betul-betul. Kaedah ni proses nak buat sampai jadi nasi. Apa kaedah tauhid? Kena tahu kaedah tauhid sifat 20 sampai kepada Tuhan. Bukan maksud tak perlu kaedah. Kita terus kepada Allah. Terus kepada Allah. Saya cakap begini sebab ada perbahasan begitu yang berlaku di dalam masyarakat mutaakhir ini, yang mula cuba untuk keluar daripada kaedah ini, walaupun kita faham wujud perbahasan yang sebelumnya ada tidak menggunakan kaedah ini, tapi kita kena waras dalam berfikir kerana kita berada di zaman ini. Kalau nak pakai kaedah itu, berada di zaman itu. Tapi juga jadi sandaran perbahasan kerana di zaman, yakni zaman salaf, itu sifat-sifat wajib itu sumber daripada situ. Bagi saya ini kesinambungan. Dia bukan benda yang berbeza. Kan? Kaedah apa? Sifat 20. Sebab memang ada kenyataan, terang-terang tulis, terang-terang cakap lah. Dia bukan tulis, cakap. Jangan buang masa mengaji sifat 20. Ada kenyataan, jangan buang masa mengaji sifat 20. Lalu apa hujahnya? Kerana sifat 20 tu tak ada. Macam mana? Kenapa ada buku? Nampak? Kalau tak ada, kenapa tak ada buku? Betul lah tu. Nampak tak? Logik tak? Logik lah kan? Kalau tak ada perbahasan sifat 20, tapi kenapa ada buku sifat 20? Betul juga tu kan? Bagus. Kalau perbahasan tu tak ada seorang pun menulis kitab tu. Betul juga. Mudah-mudahan jadi ulama besar. Amin. Betul lah tu. Jadi itu. Boleh guna hujah ni kata, dulu tak ada. Kalau tak ada, kenapa ada buku? Tulis.
betul lah tu. Tapi walaupun ada bukunya tulis salah, ada juga. Tapi betul kan? Maksud kenapa ada buku, kewujudan suatu perkara itu dibukukan. Walaupun benda tu salah, nak tahu kewujudan salah tu, ada buku salah tu. Faham tak? Faham? Sebab tu kalau nak kaji ajaran sesat, atau nak kaji antara macam contoh orientalis kami kaji ni, dan juga orientalis barat, dia kena kaji, dia panggil the scripture dia, kitab asal dia. Dia kena kaji kitab, tulisan asal. Baru kita tahu. Betul tu. Maka selagi tidak tertulis, maka dia hanya verbal bercakap-cakap, maka consider tak wujud lah. Biasanya ajaran-ajaran sesat, bagi contoh, memang akan ada kitab dia. Macam Syiah ada kitab dia. Jadi kita rujuk kitab dia, tulis tu, tu wujud, tu ada tu. Macam soalan adik kita kan. Kalau tak ada, kenapa ada buku? Kalau kamu kata ajaran sesat tu tak ada, kenapa ada buku ajaran sesat? Mana kamu memang ada ajaran sesat. Jadi mana kitab dia? Sebab tu kalau nak kaji ajaran sesat, kita kena masuk ada, kita tengok, baca kitab dia. Jangan baca orang dia. Sebab tu, orientalis, dia tak akan kaji dengan orang. Dia kaji tu dengan Al-Quran. Perkara pertama yang dibuat oleh orientalis barat, Peter V. Venerable ini, Peter V. Venerable ni yang mengupah Robert, apa tak nama Robert tu, untuk, kan dengar Dr. Zul marah pula, apa entah kamu dah baca, kamu tak sebut. Benda belakang, cari sekejap. Okey. Penting ini di fakta penting. Okey. Robert of Cotton. Robert of Cotton yang dilantik oleh Peter V. Venerable dan berjaya menterjemahkan La Quran Muhammad pada 1142 Masihi. Pertama di dunia. Yang pertama di dunia, Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Itulah La Quran. Nama dia La Quran Muhammad. Muhammad ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kaji Islam melalui Al-Quran. Bukan dengan orang. Tapi betul. Kalau kita nak kaji tu, kita kena kaji penulisan dia. Jelas. Baik. Maka kewujudan kitab-kitab warisan separuh puluh adalah kesinambungan daripada terjemahan Al-Barohin, Robert of Cotton. Robert of Cotton. Bukan apa ni kan nak menjawab exam ni. Robert of Cotton. Benda-benda poin-poin penting ni. 1142 Masihi. Yang menyuruh tulis apa? Yang menyuruh tulis, yang menulis, yang menterjemahkan Robert of Cotton. Peter Venerable. 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 Bunyi Peter Venerable. Asal bunyi belbel belakang lu ke Ustaz. Venerable. Venerable. Orang France. Prancis. Ya. Sebab waktu tu Europe, France ni yang dia dominan era lu. Sebelum sekarang ni American Century. Setelah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis abad ke-16 ke-18. Berapa? Ya, betul. Haji tahu 1789. Haji pun baca bagus ni. 1789. Betul. Revolusi Perancis yang menentang golongan paderi. Siapa nama ni? 1874. Nak cerita sekejap sebelum masuk ni. Ni kerja Yahudi ni. Yahudi ni dia ada masalah daripada
Dia sebenarnya isu dia bermula daripada sekejap dah saya cerita kat ni. Bagus ni. 1874, cerita 18 saya lupa ni. 1874 Benjamin Disraeli menjadi orang Yahudi pertama jadi presiden Perancis. Britain, the largest powerful in the world. Waktu tu 1804. Benjamin Disraeli. Dia jadi presiden. Waktu tu kuasa besar ni, Britain ni. Dia jadi presiden. Yang mana asalnya dia tak ada negara. Dia ni isunya bermula dengan zaman Nabi Daud. Zaman Nabi Daud AS, kemudian Nabi Sulaiman AS, dan laknat Allah kerana mereka suka membunuh para Nabi. Dia kan Bani Israel ramai. Maka mereka berpecah dan dihalau oleh daripada Jerusalem. Start tu. Sekejap. Saya nak cari dia punya kerajaan. Okey. Zaman Nabi Daud ni ada kerajaan Yahudi ni. Waktu tu kerajaan dia bagi Judah, kerajaan Judah. Judah zaman Nabi Daud. Depa memang depa claim depa duduk di Jerusalem 2000 tahun, tapi sebelum tu ada bangsa Kanaan. Kanaan ni bahasa Palestin lah. Dia lebih awal lagi sebenarnya. Dan susu galur Palestin ni ada cerita tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada dia panggil kingdom Judah kingdom. Memang. Dan waktu tu depa okey, tapi depa ni dilaknat oleh Allah kerana depa membunuh para nabi utusan Allah. Selepas zaman Nabi Sulaiman mereka berpaling Bani Israel dan sampai mereka nak bunuh Nabi Isa AS, tapi Allah angkat. Jadi mereka dihalau. Start tu keluar daripada Jerusalem. Dan mereka tak ada tempat. Yang pertama menerima mereka ni Eropah, Europe. Dia ada tahun bila dia halau ni 70 Masihi. Bar Kokhba ada boleh cari pemberontakan Bar Kokhba. Bukan Bar Kokhba yang ikat kepala tu. Itu apa? Bar Kokhba juga kan. Bos itu Bar Kokhba diusir daripada Jerusalem. Bar Kokhba ni peristiwa yang menyebabkan Yahudi sekarang tak ada tempat. Dia kena halau keluar daripada Jerusalem tahun 70 Masihi. Dan sebenarnya ni semalam tak ingatkan doktor. Jadi begitu di Malaysia ada komuniti Yahudi satu ketika dahulu. Start daripada 70 Masihi tu, orang Yahudi berkeliaran keluar, tak ada terima. Sehinggalah berhijrah ke Eropah, Poland. Kerajaan pertama yang setuju untuk terima. Waktu itu, sebelum tu depa tak boleh nak masuk mana-mana kingdom sebab depa ni konfront dengan orang. Dia duduk, dia nak dia je. Dia nak conquer. Kamu kalau tak boleh kerjasama aku, jangan duduk dengan aku. Macam itulah. Mengantau lah dia mengantau sehingga berhijrahlah dia ke Eropah. Yang cerita start dunia cerita ni masuk sikit sebelum masuk kitab warisan ni. Ni pun akidah ni ada perbahasan juga. Bila peristiwa Bar Kokhba tu berlaku 70 Masihi, maka secara ofisialnya kaum Yahudi ni dihalau daripada Jerusalem. Kemudian bertempiaran lah ke mana-mana tempat sehingga dekat Malaysia pun pernah ada. Satu ketika dahulu. Lalu yang betul-betul mereka boleh establish ni bila start dia masuk ke Eropah. Dan waktu itu, waktu Eropah ni tengah kuasa besar. Ingat waktu zaman pemerintahan
Eropah ni, Great Britain, depan Great Britain, the Golden Age, the Renaissance. Dan antara Eropah ni yang menerima Yahudi ni, Jews ni adalah Poland. Dan Poland ni berjaya mengukuhkan kerajaan dengan depa sehinggalah depa mendapat kerakyatan. Mula masuk je. Tapi mereka dah sedar, dah kena negotiate, dah buat bincang, dah buat bergaduh, buat bincang, buat bertenang. Konon-konon lah. Tak tenang pun. Kan? Bincang, akhirnya dapat kesepakatan dengan Poland. Maka terbenalah pemerintahan yang mereka boleh mengundi. Sampai tahap waktu revolusi Perancis tu, ni bermula revolusi Perancis, peperangan lah. Tapi nak cerita 1874, ya, revolusi Perancis dulu, berlakunya revolusi Perancis, dan daripada revolusi Perancis juga mengusulkan kebebasan orang Yahudi. Sehinggalah dianggap bangsa Eropah. Muka orang macam mancung hidung kan. Orang Yahudi, tapi dia declare dalam revolusi Perancis, mereka mengusulkan, akhirnya diterima jadi warga Eropah. Dan ketika itu pada tahun 1874, 1789 ni ada berlaku revolusi France. Waktu tu Yahudi dah masuk dengan Poland semua. Depa dah masuk, depa dah ngam. Kemudian depa usulkan kebebasan untuk Yahudi untuk berada di Poland tadi, di Europe ni. Akhirnya diterima dan dianggap depa boleh ada kerakyatan, boleh mengundi. Dan 1874 sejarah dunia telah mencatatkan Benjamin Disraeli nama pun, PM pertama dalam sejarah Britain yang menjadi Perdana Menteri. Waktu itu Britain adalah kuasa besar dunia. Agak-agak apa dia buat? The most powerful waktu itu, kuasa besar tengah era dia. Dia jadi Perdana Menteri. Agak-agak. Dan dia masuk di dalam itu adalah dengan kaedah orientalis. Orang Yahudi di dalam kajian orientalis. Dia bukan masuk kosong, mas sekalian. Dia mengkaji juga. Dia memahami tentang selok-belok Europe macam mana. Akhirnya dia boleh jadi Perdana Menteri. Bayangkan waktu itu dia dah pegang Britain. Dan Britain dan Amerika itu adalah kena-mengena. Faham? So, no wonder lah sekarang Amerika duk support. Okey lah. Dah faham dah? Sekarang kita tunggu Imam Mahdi lah. Tu je lah. Tu dia. Itulah sejarah tentang bagaimana kaedah mereka masuk ni. Sebab tu kita kena ada kekuatan iman yang jelas untuk keluar daripada pengaruh ini. Baik jemaah yang mulakan Allah SWT. Nampak? Jadi kita nampak mereka ni, dia tidak tiba-tiba boleh bermaharaja lela sekarang ni. Kerana pada 1874 tu, mereka telah menguasai kuasa besar dunia waktu itu. Itulah Britain. Dan bila jatuhnya empayar revolusi Perancis tu 1789, jatuhnya empayar France semua, maka berubah kepada Europe century kepada American century. Sama juga, dia ada kat dua-dua zaman tu. Europe dia dah conquer, dia masuk ke Amerika, dia saling maju lah. Yahudi punya penangan. Tapi ini semua kerana satu, orientalism. Ingat? Dia tak mudah-mudah. Sebab tu mereka tak akan serang dengan konfront kita. Mereka akan bersekutu dengan kita. Hati-hati. Nak sekutu dengan cara apa? Lifestyle. Dalam American Century, mereka membawa pendekatan area study. Orientalist study ditukar kepada area study. Kalau pergi universiti panggil area study, dia lebih kepada
perkara mana kita nak attack tu, kita kaji dulu dalam-dalam. Dan kita Malaysia ni, ada subjek, kat Malaysia tak ada lagi, tapi Malaysia, dia panggil area study, dia panggil Malaysia Study. Ada di Singapura. Di salah satu institut universiti di Singapura, tajuk Malaysia Study. Jadi dunia kalau nak rujuk tentang Malaysia, dia tak tanya orang Malaysia lahir mana, tinggal mana, minat apa, kamu keturunan mana, tak ada tanya. Dia akan pergi ke universiti sana, dia buka Malaysian Studies, detail ada tentang kita, orang lain kaji pasal kita. Gagal untuk apa? Jadi kita kena ambil tahu tentang kita, dengan bermula balik ambil tahu tentang akidah kita. Jangan kita buat tahu jangan. Kita kena be serious dengan perjalanan ilmu ni. Jadi sebab itu, bila saya seronoklah bila masuk orientalis ni, baru saya nampak. Memang saya ini ada benda-benda yang saya doa mas sekalian. Allah bagi. Pertama tentang tauhid ni. Nak kaji, dapatlah guru yang boleh ceritakan asal usul. Dapat. Kerana dapat pula yang memang expert. Dr. Zul Fahmin antara expert Occidentalist. Dia mengkaji Orientalism dan memang tak lagi masyhur lagi di Malaysia ni. Memang rare lah. Sebab dia susah. Susah nak kaji ni. Dia kena transkrip, dia kena tengok balik di scripture dia. Kena banyak lah. Dan dia berharap, dia kata ustaz semua, kata ustaz semua tu 2 orang lah pelajar dia waktu ni. Kita harap lah saya boleh bagi semangat untuk sambung tentang mendalami tentang Orientalism ni. Memang saya boleh tengok balik, memang pun sebab bila kita kaji tentang kehidupan, banyak pahaman-pahaman barat yang masuk dalam hidup kita, berfikir dengan cara barat, kebaratan kan, terutama tentang emosi, tentang spiritual kita, tentang mengurus tekanan hidup. Tanpa sedar, mereka masuk, mereka kaji kita, kekuatan kita kat mana, dia alihkan, dia jauhkan. Dan dia masuk new punya approach. Yang approach ni sebenarnya akan lebih disukai. Kerana dia kenal juga apa yang orang suka. Itu yang dahsyat tu. Suka tepuk-tepuk tangan, okey, bangun, lompat-lompat, okey, ceria semua, dah ceria, dah healing dah. Dah? Okey, kita dah release. Amboi, padahal duk menda bengkok dalam tu kan. Okey, agak-agak rasa apa lagi? Okey, pegang genggam tangan, okey, pandang langit, jerit kuat-kuat sampai keluar nak tekak. Okey, masuk balik. Dia buat macam itu. Orang suka macam itu. Ataupun kalau hingat sangat, okey duduk Zat, okey relax, tenang. Okey, bayangkan kita berada di satu kawasan. Okey tuan-tuan. Okey, bayangkan kita berada di lautan. Berangan lebih. Memang orang kita suka berangan. Berangan kan free. Berangan je lah kerjanya. Lepas tu pergi jalan, makan angin. Lalu masuk angin. Bila masuk angin, ajak mengaji dah malah. Tengok. Padahal bukan itu cara dia. Tapi mereka tahu kita suka apa. Tak salah lah nak berjalan. Memang suruh pergi berjalan. Melihat kebesaran Allah. Memang ni saya ada tugas ni. Dia suruh, Ustaz, pergi ke Oxford. Saya kena pergi ke Oxford. Pergi ke Britain. Saya kena pergi ni. Pergi tengok manuskrip asal. Ibn Sina ada sana. Ustaz pergi. Ada yang ikut? Mana tahu? Ada tak? Tak ada. Kita buat jejak Orientalism. Kita akan buat. Baik. Bila macam ni, Dr. Zul kata pergi. Ustaz akan nampak di mana khazanah kita berada. Dia suruh pergi Europe. Kuasai bahasa Spain, Europe belajar ni. Saya tak dapat, antara impian saya yang tak tercapai. Nak menguasai bahasa Spain, Europe. Narik. Itulah buat rombongan.
Ini kalau saya buat pergi British, udah. Ini ustaz ni dah ke hala ke barat ni. Habislah korang ikut ustaz tu buat apa. Nah, ini jenisnya ngulur kepala tiba-tiba mengintai orang mengaji. Bukan nak mengaji, mengintai orang mengaji kau tingkap. Kau tingkap, tu dengar-dengar. Lepas tu terkepit telinga pada muka. Wallahualam. Baik, jom sekarang kita berhenti setakat tu dulu. Kita warisan ni kita sambung pada sini akan datang. Surat 89, edisi pertama, surat 84. Wallahualam, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan majlis kita ni Allah lihat, Allah pandang. Mudah-mudahan Allah kabul sekali ajak kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa zuqna fahma. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna bit-taqwil. Allahumma nawi qulubana binuri hidayatika kama nawata binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Wahhab ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan majlis ilmu ini ya Allah, dengan keberkatan dengan bacaan suratul Fatihah ya Allah yang kami bacakan setiap malam munajat padamu ya Allah. Ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah. Hajat-hajat kami dunia dan akhirat ya Allah. Permudahkan segala urusan kami dunia dan akhirat ya Allah. Jika di kalangan kami ada yang sakit ya Allah, keluarga kami yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Jika di kalangan kami ada yang susah ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Jika di kalangan kami, di keluarga kami ada yang sempit rezekinya ya Allah, lapangkan selapang-lapangnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, selamatkan kami daripada segala bentuk fitnah akhir zaman ni. Fitnah hidup dan fitnah mati ya Allah. Selamatkan kami daripada azab siksa neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkan kami, ahli keluarga kami seluruh ya Allah, saudara kami, sahabat andai kami, ahli talaki kami ya Allah, ke dalam syurga-Mu firdausi tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.